Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Setelah baginda SAW selamat daripada gangguan orang-orang Taif, yaitu apabila mereka telah menghantar budak-budak, mengejar, mengejek dan mempersendahkan dan melontari baginda SAW dengan batu hinggakan kedua kasut baginda SAW dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi SAW pulang. Apabila baginda SAW sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda SAW pun berdoa, Allahumma ilaika asku du'ufa quwwati wa qilata hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimina anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwim wal malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu zulumatu wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirati min an tunzila bi ghadabaka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utba hatta tarada wala hawla wala quwwata illa bik. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, ataupun kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku, kepadamulah aku tetap merayu sehingga Engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan, kecuali dengan bantuanmu. Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat horor Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihissalam datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuhan, dan telah mendengar jawaban mereka, serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung-gunung. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama ada diperintahkan supaya melagahkan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, ataupun apa-apa sahaja hukuman yang Tuhan tetapkan. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi balas kasihan. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi jawaban. Aku tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadat kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Keterangan, inilah dia akhlak pribadi mulia seorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan, atau kita dilampari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atas, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikut jejak langkah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang begitu dahsyat, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka, dan tidak juga mengambil sebarang tindakan. Wallahu alam.
Sadaqallahu Rasulullah.